Kita belum dapat keputusan yang muktamad mengenai pemilihan UMNO pada kali ini, tetapi sudah pasti barisan kepimpinan UMNO menggalas beban ataupun cabaran yang cukup besar untuk mengembalikan kepercayaan pengundi-pengundi Melayu khususnya dan juga rakyat secara keseluruhannya. Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dan hubungan antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia UUM bersama dengan kami. Prof, mungkin dapat diceritakan, mungkin kita dapat fahami kenapa begitu lambat untuk kita mengetahui bahagian-bahagian yang ataupun secara muktamadnya siapa yang terpilih dalam kepimpinan tertinggi dalam UMNO. Siapa yang menjawat 3 jawatan tertinggi iaitu di naib presiden dan juga MKT itu cukup signifikan. Apatah lagi apabila 2 jawatan tertinggi dalam parti iaitu presiden dan juga naib timbalan presiden tidak dipertandingkan. Bagaimana ini pasukan yang boleh membantu ataupun mengembalikan kepercayaan rakyat kepada UMNO? Ya, saya rasa balik pada persoalan kenapa keputusan tak dikeluarkan lagi, kerana ada lagi keputusan yang kita belum terima kan. Dan mungkin yang kita dengar ada 2 mungkin bahagian yang mungkin akan ada dikabulkan semula kerana ada masalah di bahagian tersebut lah. Jadi cuma dari segi secara umum ni kita boleh dapat gambaran lah siapa yang terutama dalam konteks pertandingan presiden kita boleh ketahui dah keputusan secara umum lah 3 naib presiden yang akan terpilih kan. Cuma untuk MKT nanti daripada 25 tu mungkin akan ada perubahan tu kita tak tahu perubahan dia setakat mana lah Cuma dalam konteks relatif pemilihan kali ini saya rasa pemilihan yang diadakan secara musyawarah maksudnya secara aman lah tidak ada satu kekecohan berlaku dalam pemilihan kali ini dan ini satu pendekatan yang baiklah yang cuba dibawa oleh oleh UMNO kan. Dan seterusnya juga pemilihan ini jelas kita nampak bahawa UMNO tu masih lagi kekal dalam konteks kedudukan hierarki lah parti tersebut maksudnya presiden dan timbalan presiden selalunya mereka akan mahukan tokoh-tokoh tertentu berada dalam hierarki kepimpinan parti dan siapa yang dapat perkenan ataupun penerimaan presiden dan timbalan presiden selalunya akan mendapat peluang untuk menang dalam pemilihan lah. Jadi ini kita dapat jelaslah bahawa ramai tokoh yang kita kenal rapat dengan kepimpinan parti nampaknya sedang berdahului dalam pemilihan kali ini jadi tapi kalau ini langkah awal untuk memperkukuhkan parti dari segi hierarki dan struktur parti itu sendiri langkah seterusnya saya rasa selepas tim kepimpinan telah dibentuk saya rasa mungkin ke arah untuk mengembalikan mendapatkan rakyat lah, terutama orang Melayu lah untuk kembali menyokong UMNO Jadi ini langkah yang paling mencabarlah untuk UMNO kali ini dalam usaha khusus dalam tempoh terdekat lah kita ada pilihan negeri nanti dijangkakan dalam mungkin bulan Jun atau Julai ini yang mana UMNO sekarang ni kena bersiap siaga secara segera selepas pada pemilihan ini untuk membentuk parti yang mantap dan juga dalam masa sama juga untuk menarik semula keyakinan terutama pengundi Melayu ataupun orang Melayu untuk kembali menyokong UMNO sebagai parti tunjang utama orang Melayu lah. Jadi itu cabaran yang terbesar yang diharungi oleh kepimpinan baru yang akan dibentuk tidak lama lagi lah. Prof, bagaimana kita melihat juga setiap kali ada pemilihan parti mana-mana sekalipun sudah pasti ada kem dan juga hubungan yang sedikit renggang. Apatah lagi dalam pemilihan UMNO pada kali ini. Begitu sengit dan juga begitu gempak gempita kalau kita lihat ada jurang tertentu yang berlaku. Adakah itu akan menamatkan sebarang situasi yang tegang ataupun bagaimana saf itu dapat dirapatkan dalam UMNO itu sendiri? Kerana kalau kita lihat adakah mereka yang tewas itu akan terus merajuk hati ataupun bagaimana perlu diwujudkan satu lagi situasi yang bahawa mereka masih lagi setia pada parti dan boleh mengubah UMNO itu untuk lebih kuat di masa akan datang? Saya rasa fenomena kem-kem ni biasa dalam parti politik bukan saja UMNO dan semua parti ada kan. Tapi hakikat yang perlu diterima ialah persaingan secara kompetitif tu biasanya akan ada menang dan ada yang kalah lah, yang tewas kan. Tapi yang paling penting sekali adalah untuk merapatkan saf kan kepimpinan Jadi kalau kita tahu dalam pertandingan kali ini ada kem-kem yang terbentuk dan saya rasa ada juga bukanlah kata semua kem satu kem tu menang ada juga daripada kem lain juga menang tapi
Tapi yang penting sekali dah mengukuhkan satu barisan yang kuat dalam parti untuk bersaing dalam konteks yang lebih besar dalam pilihan umum ataupun negeri. Itu yang saya matlamat utama perubahan satu parti ini. Jadi saya rasa dalam konteks ini Presiden dengan Timbalan Presiden kena memainkan peranan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Mat Hassan kena memainkan peranan seperti ini untuk merapatkan balik saf kepimpinan dan juga kepada yang kalah, mungkin ada yang kalah pun akan dapat tempat juga misalnya sebagai ahli MKT, kita tahu ahli MKT ada juga yang nantikan semuanya atas dasar pemilihan so maksudnya akan ada yang mungkin dibawa balik kepada saf dan untuk digemling untuk membantu parti untuk memenangi pilihan raya pada masa akan datang. Jadi dalam konteks ini saya rasa yang paling penting adalah selepas habis pemilihan saya rasa semuanya berlapang dada menerima keputusan ahli akar umbi, perwakilan semuanya dan balik pada saf dan bekerja untuk parti. Dan saya rasa ini yang jaminan kepada kelangsungan UMNO itu sendiri sebagai parti penjara Melayu. Kalau perpecahan ini tidak diurus dengan baik, saya rasa ini juga akan melemahkan UMNO itu sendiri dalam bersaing dengan parti-parti lain dan juga mengejar segmen pengundi yang sama untuk pengundi Melayu. Jadi saya rasa ini peranan yang besar yang perlu dimainkan oleh kepimpinan sekarang dan juga Presiden dan Timbalan Presiden untuk merapatkan saf dan terus menggembira tenaga untuk bersama dengan kerajaan sekarang ni, kerajaan UMNO, kerajaan sekarang ni, kerajaan perpaduan untuk berkhidmat untuk rakyat dan seterusnya memenangi semula hati orang Melayu untuk kembali menyokong UMNO dan juga Barisan Nasional. Tapi adakah mudah untuk mereka yang berada di lapangan di peringkat bahagian di cabang-cabang ranting politik yang di bawahan untuk move on daripada apa yang berlaku sejak pilihan raya umum yang lepas hingga pada hari ini? Pada pandangan Prof, bagaimana sebenarnya struktur dalaman parti dan juga hierarki itu juga mainkan peranan penting untuk memastikan bahawa jentera di lapangan dan juga mereka yang berada di akar umbi menerima keputusan dan juga move on dengan dinamik politik yang baru? Ya, banyak terletak kepada perspektif individu tokoh-tokoh tersebut dan juga kelompok-kelompok yang mereka bina itu sendiri kan. Kalau mereka mengambil pendekatan yang agak macam hostile terhadap kepimpinan yang ada sekarang, ada pilihan untuk mereka sama ada keluar parti ataupun menubuh parti baru ada sebagai atau menjadi parti-parti yang lain yang ada masa kini tapi itu langkah yang bagi saya tak produktif dalam membina parti kalau mereka mempunyai hati budi dan semangat perjuangan yang memang dah dagingnya UMNO mereka harus terus sebenarnya bekerja bersama UMNO kerana kita tahu bahawa kali ini mungkin mereka tak dapat tempat tapi satu masa nanti mereka akan mungkin kembali kepada kepimpinan sebab nak turun dalam konteks mengetuai ataupun menyertai ataupun memenangi satu pemilihan itu sebenarnya mengikut tempoh-tempoh dinamik tertentu So dalam konteks sekarang ni saya rasa mungkin mereka harus berlapang dada lah kalau mereka tewas kali ini tapi mereka harus bekerja untuk UMNO dan satu-satu tentu sekiranya mereka menunjukkan taat setia mereka kepada parti dan mereka akan diberi peluang juga kalau walaupun tidak sebagai ahli yang menang dalam pemilihan mereka boleh jadi ahli latihan misalnya dan juga diberi tempat dalam tugas-tugas tertentu oleh parti dan juga oleh kerajaan misalnya. Jadi dalam konteks ini saya rasa mereka mungkin akan dapat peluang balik untuk kembali kepada parti. Jadi maksudnya banyak pilihan yang ada tapi pilihan individu mereka sendiri pun harus jelaslah dalam konteks ini So saya rasa yang penting adalah kepimpinan sekarang perlu juga berlapang dada untuk menerima mereka kembali pada UMNO untuk membuatkan parti dan bekerja untuk parti untuk agenda yang lebih besar untuk memperjuangi hak orang Melayu. Okey. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Mohamad Sani merupakan penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia. Tapi saya bawakan juga perhatian anda kepada posting terbaru Ketua Penerangan UMNO iaitu Isam Jalil. Kata beliau terdapat lebih kurang 10 lagi keputusan bahagian yang belum dimasukkan ke dalam sistem. Tapi beliau secara peribadi juga mengatakan bahawa masih lagi menunggu keputusan rasmi akhir untuk pemilihan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tapi katanya beliau telah mendapat undi kemenangan daripada 100 bahagian iaitu melebihi majoriti mana-mana bahagian UMNO di seluruh negara. Ini antara perkara yang poin yang kita dapat di situ ialah terdapat lebih kurang 10 lagi keputusan bahagian yang belum lagi dimasukkan ke dalam sistem.